Unit Selamatkan Akidah USA sejak 6 bulan yang lalu telah mengusahakan pembentukan data-data mengenai orang Islam yang terlibat dengan dalam gerakan Kristenisasi. Gerakan ini telah berjaya memurtadkan sebahagian daripada orang-orang Islam, terutama di kalangan orang-orang Melayu. Unit ini telah berusaha untuk mendapatkan beberapa individu yang terlibat untuk berkongsi pengalaman mereka sejak daripada mula terdedah kepada gerakan Kristenisasi hinggalah kepada mereka dimurtadkan. Hari ini kita menayangkan video melibatkan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sanggup tampil ke hadapan untuk menjalani proses rakaman video. Rakaman telah dibuat oleh sepasukan penerbit profesional yang akhirnya telah berjaya menerbitkan 3 bentuk rakaman video. Pertama, rakaman tanpa edit kira-kira 1 jam setengah. Yang kedua, rakaman beredit 42 minit, bukan 45, 42 minit. Dan ketiga, rakaman beredit ikhtisar atau summary kenyataan-kenyataan penting yang keluar daripada mulut-mulut kedua-dua orang yang terlibat. Hari ini saya menayangkan rakaman video yang kedua dan ketiga untuk tontonan. Memandangkan kepada eksklusiviti rakaman yang dibuat, terutama yang melibatkan kedua-dua individu, saya dinasihatkan oleh Barisan Peguam dan individu-individu yang memberi pandangan mengenai perkara ini tidak mengizinkan mana-mana pihak menerbit semula sebahagian atau sepenuh daripada rakaman-rakaman yang telah dibuat. Permasalahan keselamatan diri dan reputasi individu yang terlibat menjadi perkara pokok mengapa rakaman semula tidak dapat diberi kebenaran. Bagi pihak USA dan individu-individu lain yang terlibat, saya mengharapkan supaya usaha kecil ini tidak diremehkan. Bagi kami ini adalah satu permulaan yang baik untuk mendapatkan gambaran berfakta mengenai gerakan Kristenisasi yang selama ini sering dinafikan dan diremehkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Moga-moga usaha kecil ini menjadi pembuka jalan kepada usaha yang lebih besar bagi memaparkan kepada rakyat negeri ini tentang seriusnya isu mengenai usaha memurtadkan orang-orang Islam, khususnya orang-orang Melayu. That's it. Nanti saudara lihat dalam video yang kedua, daripada mulut dia sendiri menyebutkan dalam kumpulan dia, they have got so many groups kan, within his own group yang laki-laki tadi yang disebut nama dia Ramli, Cik Ramli itu bukan nama sebenar tadi tu ya. Grup dia saja dia kata bilangannya dia ulang 2-3 kali ya, bilangannya dalam 300-400 orang. 300-400 orang Melayu yang sudah dimurtadkan. That is one group that belongs to him. There's a lot of other groups according to him, you know. Tetapi apapun yang saya nak sebut, apapun pengalaman yang agak besar, pengalaman yang agak lama dengan gerakan Kristian, kalau kita tengok tadi dia menghadiri kursus, nantilah dalam video yang 42 minit tu kita tengok apa kursus yang dia hadir, apa bantuan yang sudah diterima, bila dia terima bantuan, siapa yang memberikan bantuan, macam mana dikembangkan strategi mengembangkan Kristian, macam mana nak jadikan dia sebagai jurucakap kepada proses Kristenisasi ini, macam mana orang bela dia, macam mana orang bela anak-anak dia dan sebagainya, macam mana mereka diraikan dalam suasana Kristian, apa mereka buat dalam acara-acara, macam mana proses pembaptisan yang berlaku. Dia sudah melalui proses pembaptisan itu. Jadi maknanya dalam video yang 46 minit nanti, saudara akan dengar percakapan daripada dia dan seorang perempuan itu dengan lebih detail lagi, menjawab soalan-soalan yang soalan-soalan itu merupakan soalan-soalan yang akan meninjau fakta-fakta yang berkaitan dengan diri mereka, keluarga mereka sewaktu mereka menjalani proses Kristenisasi itu. Sebab itu kita tubuhkan USA, Unit Selamatkan Akidah. Melalui Unit Selamatkan Akidah tu, let me tell you this, what we have done. Melalui Unit Selamatkan Akidah, kita menyampaikan bantuan yang diminta oleh mereka yang terlibat dengan murtad ini, yang sudah dimurtadkan ini, menyalurkan permohonan melalui Unit Selamatkan Akidah. Kita salurkan kepada lembaga zakat. Dalam satu hari, ada bukti-bukti, ada instances dalam satu hari telah diluluskan bantuan. Pagi kita sampaikan dalam pukul 12 mereka pergi berjumpa dengan orang yang terlibat dan sebelah petang bantuan diberikan kepada mereka. Maknanya bila ada Unit Selamatkan Akidah ni, maknanya proses itu nampaknya berjalan dengan lebih baik, perhatian lebih istimewa diberikan. Untuk pengetahuan saudara, Unit Selamatkan Akidah yang lepas ini bekerjasama begitu erat dengan Lembaga Zakat Negeri Selangor, bahkan borang-borang disupply oleh Lembaga Zakat Negeri Selangor, diletakkan Unit Selamatkan Akidah. Dengan borang-borang itulah permohonan itu dapat diproses.
Saya tidak mengatakan, jangan silap saya tidak mengatakan Lembaga Zakat Selangor tidak efisien. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi saya mengatakan Lembaga Zakat Selangor sebagai salah satu daripada unit ataupun organisasi kerajaan negeri Selangor yang membantu mereka. Selain daripada unit-unit yang lain, saya tidak diskaun pula NGO-NGO yang lain, Perkim misalnya, pertubuhan Muslim yang lain yang ada. Tetapi saudara pun tahu mereka pun terhad, dana mereka pun terhad dan sebagainya untuk menampung. Kita lihat sekarang dalam keadaan kebanyakan yang terlibat tu dalam bandar dan di pinggir bandar, sudah tentu kehidupan bandar itu lebih mencabar lagi. Rumah saja tak dapat sewa 800 untuk anak 4 orang dan sebagainya. Makan tak cukup untuk anak 4 orang bersama ibu dan ayah. Tak cukup makanan untuk 800-900 sebulan untuk mereka. Jadi maknanya the amount is quite big, and therefore bagi saya lah, kerajaan negeri Selangor ni kalau betul-betul kita fikirkan MB sekarang ni, YBMB, YABMB yang menjadi yang memegang portfolio agama, saya rasa dengan kekuatan ekonomi yang ada di Selangor, kekuatan financial posisi pada finance yang agak kuat di negeri Selangor ini, saya merasakan negeri sendiri selain daripada Lembaga Zakat Negeri Selangor dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang menghadapi masalah kemurtadan ini. Tetapi faktanya ialah, apa yang kami cuba kedepankan ialah, faktanya memang terdapat proses memurtadkan. That's one. Yang kedua, Duli Yang Maha Sultan Selangor dalam peristiwa DUMC, di akhir sekali, Duli Yang Maha Sultan Selangor membuat satu kenyataan yang keluar daripada mulut baginda sendiri. Yes, memang ada proses proselytization, proses untuk mengajak orang-orang Islam pada malam itu memasuki agama Kristian. Yang ketiga, tetapi kata tuanku, oleh kerana technicalities, persoalan technicalities dari segi nak dapatkan witness, nak dapatkan bukti-bukti, ada technicalnya sedikit, maka Jais, Mais dan juga teman-teman yang terlibat dinasihatkan supaya tidak membawa ke mahkamah oleh kerana persoalan technicalities. Tapi yang pastinya saya nak sebut dari mana mulut tuanku, bila tuanku sendiri menyebutkan memang ada proses untuk memurtadkan berlaku pada peristiwa DUMC tersebut. Dan setiap negeri termasuk di Selangor, I'm talking about Selangor. Selangor ada satu enactment namanya enactment bukan Islam. Panjanglah nama enactmentnya, tapi mudahnya enactment bukan Islam. Dalam enactment bukan Islam itu sama dengan peruntukan yang terdapat dalam 11 dalam kurungan 4 dalam perlembagaan, tidak mengizinkan mana-mana individu, mana-mana pertubuhan, mana-mana kumpulan individu untuk memurtadkan orang-orang Islam. Itu jelas. Tetapi, saya nak mengatakan tetapi, inilah yang masalah besarnya. Bila kita nak laksanakan, DAP tak bagi. Bila kita nak laksanakan, PKR tidak bagi. Bila kita nak laksanakan, orang PAS sendiri, pimpinan PAS sendiri pun, termasuk Dr. Rani Osman ini, tidak memberikan ruang untuk kita melaksanakannya. Jadi apa yang dah berlaku? Inilah yang dah berlaku. Pada saya, cerita ni adalah cerita besar sebenarnya.